Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Ini adalah bab yang pertama, pengenalan. Sila baca nota dahulu. Pastikan anda telah membaca nota bab 1 terlebih dahulu di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Kemudian rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 1 yang telah anda baca. Ini adalah subtopik untuk bab yang pertama, iaitu definisi. Apa definisi multimedia? Sebelum kita pergi kepada multimedia linear, apa definisi multimedia? Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri daripada teks, ada grafik, ada audio, ada video, ada animasi, dan juga secara interaktif. Bila kita menyebut mengenai multimedia, multimedia terbagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama adalah multimedia linear, di mana multimedia linear ni dikenali juga sebagai multimedia tidak interaktif, di mana ianya bersifat pasif, tidak ada sebarang kawalan atas isi kandungan aplikasi tersebut. Seperti kita menonton wayang, kita tengok movie, dekat TV ke, dekat pawakam ke, kita tak boleh nak control dia punya konten multimedia tu. Kita just tengok daripada mula sampai habis. Isi kandungan dalam multimedia linear biasanya disusun dalam turutan, ikut sequence. Manakala multimedia tak linear, dikenali sebagai multimedia yang membenarkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif, di mana kita sebagai pengguna boleh mengawal perjalanan program multimedia tersebut. Multimedia interaksi ini melibatkan interaksi antara pengguna dan juga komputer, dengan menggunakan peranti input seperti keyboard, tikus, monitor dan sebagainya. Seterusnya, multimedia interaktif ini ataupun tidak linear ini boleh mengawal apa yang dilihat dan didengar bagi menentukan hala tuju semasa berinteraksi berdasarkan kepada kesesuaian dan minat pengguna untuk mengklik, untuk kita klik pada butang ataupun button navigasi ataupun navigation tools, hypertext ataupun hypermedia. Apa bezanya multimedia linear dan tak linear ni? Kalau multimedia linear, kita tidak mempunyai kawalan terhadap aplikasi. Tapi kalau interaktif ataupun tak linear, kita boleh mengawal aplikasi tersebut. Seterusnya, multimedia linear biasanya akan bermula daripada awal hingga akhir dan setelah itu akan mengulangi semula maklumat yang telah dimainkan sebelum itu. Tetapi kalau multimedia interaktif ataupun tak linear, pengguna bebas untuk pergi ke mana-mana bahagian maklumat yang dikendaki melalui butang navigasi, hypertext ataupun hypermedia. Sebagai contoh, multimedia linear ini adalah contoh seperti iklan TV, klip video, montaj, filem dan juga animasi. Kita tengok daripada mula sampai habis without any control. Tetapi kalau multimedia tak linear ataupun interaktif, kita boleh control seperti laman web. Kita boleh pergi back ataupun previous, next. Kemudian kita boleh tengok contoh lain adalah permainan komputer. Kita boleh control nak pergi ke mana stage, boleh pilih apa navigasi yang disediakan dan sebagainya. Itu adalah sedikit sebanyak perbezaan di antara multimedia linear dan juga tidak linear. Menyebut mengenai perkataan hypertext dan hypermedia, pelajar perlu tahu hypertext adalah teks yang mengandungi pautan kepada teks yang lain dengan menekan satu atau lebih perkataan yang bergaris.
Ia digunakan untuk menyambung perkataan atau frasa ke skrin yang lain. Okey, manakala hypermedia ia hampir menyerupai sama seperti hypertext tadi, okey, tetapi ia bukan sekadar berasaskan teks semata. Okey, cuma dia ada mengandungi capaian media lain seperti grafik, audio dan juga video. Okey, kesimpulannya hypermedia ni banyak digunakan bagi menghubungkan pelbagai unsur media. Okey, normally dekat laman web, okey, memang ada kedua-duanya, hypertext dan juga hypermedia. Ada pautan yang menggunakan teks, ada pautan yang menggunakan ikon-ikon grafik. Komponen multimedia, okey, yang seterusnya pelajar perlu tahu apa yang ada dalam komponen multimedia, okey, iaitu teks, gambar ataupun kita boleh panggil sebagai grafik, image, okey. Seterusnya suara ataupun kita boleh panggil sebagai audio, okey. Seterusnya animasi, video dan juga interaktif. Okey, so keseluruhannya pelajar perlu tahu 6 komponen dalam multimedia. Okey, seterusnya ciri-ciri umum multimedia. Okey, pelajar perlu tahu ada 3 ciri umum dalam multimedia, iaitu mestilah berkemampuan untuk menukarkan sebarang maklumat dalam keadaan analog seperti image, audio dan video ke bentuk digital dan sebaliknya. Okey, mesti boleh tukar. Okey, boleh convert. Contoh macam sekarang lah, suara saya bercakap dalam bentuk analog, gelombang bunyi. Tetapi bila dikonvertkan, saya rakam video ni, slide ni dalam bentuk video, so suara saya dah jadi kepada digital. So audio dah jadi audio digital, bukan lagi gelombang bunyi. Okey, ciri yang kedua, ianya seharusnya boleh mengawal sistem multimedia serta boleh diaturcarakan oleh seseorang pengaturcara. Dan yang ketiga, ia mestilah berciri interaktif, iaitu pengguna boleh melakukan capaian secara rawak ke atas data multimedia. Okey, pelajar, bila kita merujuk ciri-ciri umum multimedia ni, dia dah merujuk kepada sistem komputer multimedia. Okey, so dia dah menjurus kepada kategori multimedia interaktif ataupun multimedia tak linear. Okey, seterusnya ciri-ciri penting. Okey, kalau tadi ciri umum ada 3, okey, manakala ciri penting ada 4 ciri-ciri penting. Yang pertama, maklumat dipersembahkan melalui komputer di mana pengguna boleh melihat, mendengar, boleh bertindak balas dan mengawal persembahan maklumat tersebut. Okey, so sekarang ni bukan sahaja komputer, any device. Okey, sebagai contoh handphone pelajar. Okey, kalau pelajar ada laptop, kalau pelajar ada iPad ataupun tab, okey, itu kita mention sebagai device. Yang kedua, produk multimedia mestilah mempunyai hubungan ataupun link ataupun pautan di mana ia membenarkan pengguna bergerak daripada satu antarmuka ke satu antarmuka yang lain pada bila-bila masa. Tanpa sifat ini, ia lebih menyerupai persembahan maklumat di dalam sebuah buku. Seterusnya, produk multimedia mestilah mempunyai sifat navigasi ataupun navigation tools, di mana navigasi merupakan sebarang ikon, butang dan juga hotspot. Dan yang keempat, cara persembahan maklumat mestilah bersifat interaktif di mana pengguna boleh berinteraksi dan mengawal persembahan maklumat tersebut. Jika tak ada sifat ataupun ciri-ciri ini, ia lebih merupakan persembahan tanpa interaksi seperti televisyen. Okey, topik yang terakhir 6.0, bidang penggunaan multimedia. Okey, sebenarnya
bidang penggunaan multimedia ni sangat banyak dan dah berkembang dah, sebab sekarang ni kita dah memang ke arah menuju kepada sistem maklumat yang mempunyai teknologi IT dan juga multimedia. Okey, di antara contoh bidang penggunaan multimedia adalah bidang perniagaan, bisnes. Okey, daripada segi komunikasi, daripada segi aplikasi, okey, e-commerce dan sebagainya. Seterusnya, bidang pentadbiran administration, okey, mengurangkan penggunaan kertas di pejabat, paperless, okey, di mana kita dah tak isi form, kita semua isi form secara digital, secara online. So kuranglah penggunaan kertas, dan maklumat tersebut kita dah tak simpan dah dalam file-file, okey, masuk dekat kabinet dan sebagainya. Sekarang kita cuma simpan dalam cloud, dalam pangkalan data. Okey, seterusnya bidang penggunaan multimedia dalam pendidikan. Okey, macam sekarang lah, okey, kita dah banyak guna platform-platform pendidikan seperti MOOC, okey, Google Classroom. Okey, kalau nak buat quiz, pelajar dah guna Google Form, Quizzes, Kahoot dan banyak lagi. Nak isi attendance pun dah ada form, dah tak payah nak sign dan sebagainya. Okey, seterusnya bidang hiburan ataupun entertainment. Okey, computer games, online games, YouTube, Spotify, itu di antara bidang penggunaan multimedia dalam hiburan. Seterusnya bidang penggunaan multimedia dalam produk persembahan. Okey, corporate presentation, sales presentation, educational lectures. Okay, so maksudnya pensyarah dah tak ada nak tulis dekat whiteboard, dekat blackboard, semuanya online. Okay, kita dah guna slide PowerPoint, sama ada slide secara offline ataupun online. Seterusnya produk rujukan. Okay, encyclopedia, okay, dictionary, kamus online, cookbooks, historical, informative, scientific survey. So semuanya dalam produk rujukan ni dah banyak dah secara online. Okay, even nak tengok jurnal pun banyak sangat dekat internet. Okay, seterusnya produk pengkalan data, okay, ataupun database pun dah banyak, Google Search, Google Earth, okay, dan sebagainya. Seterusnya kios, okay, kita dah banyak instant photo booth, banking kiosk, okay, university information kiosk dan banyak lagi. Okay, dan ada lagi banyak bidang penggunaan. Contoh yang lain, medical, okay, bidang penggunaan multimedia dalam bidang teleperubatan, okay, seperti macam apa, ultrasound, ibu-ibu yang nak cek kandungan dia, nak tengok condition baby macam mana, apa lagi, x-ray, okay, CT scan dan banyak lagi. Okay, okey, itu sahaja untuk topik bab yang pertama. Sebarang pertanyaan boleh ajukan saya semasa live class. Okey, kalau tak sempat boleh email kepada saya ataupun WhatsApp dalam grup ataupun personal. Terima kasih. Assalamualaikum.